Kita tak ada. Kalau boleh saya nak buang terus sebenarnya syarat-syarat ni. Tapi bincang, kita bimbang ada satu perkara lain, iaitu orang atas takkan aktif. Maka apa yang kita buat, kita aplikasikan konsep ji'alah, ataupun dalam sebutan lainnya ju'alah. Ji'alah ataupun ju'alah ni adalah satu akad musamma, ataupun akad yang ada dalam Al-Quran, yang mana disebut dalam surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma nafqidu su'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, dalam surah Yusuf, ya, yang mana diceritakan dalam surah Yusuf, raja hilang dia punya piala dia, macam dia punya kayu dia macam piala dia hilang. Maka diberitahukan kepada rakyat, siapa-siapa yang boleh dapat jumpa piala raja yang hilang, maka akan diberikan hadiah sebanyak makanan, sebanyak berat seekor unta. Okey, itulah akad ju'alah. Akad siapa dapat jumpa, siapa dapat perform, siapa dapat capai satu target, dia akan dapat komisen daripada orang yang meminta. Jadi inilah akad yang kita gunakan dalam konsep multi-level storm readers. Maka syarikat storm readers, dia akan ahli dia, peserta akan dapat e-shop lepas ni. Ini payah sikit sebab patutnya Syah kena tengah lepas ni. Dia akan ada kedai maya. Kedai maya ni, peserta tidak akan ada barang tu sendiri. So peserta kalau masuk, dia bukan jual buku-buku. Storm reader ni bukan dia punya, bukan hak milik dia. Dia tidak ada hak ke atas, milik ke atas buku tu. Buku tu tetap storm reader punya, Telaga Biru punya. So mereka akad dengan syarikat storm reader apa? Akad wakalah, agensi, wakil. Dia tolong jual. Bila tolong jual, dan namanya tolong jual dengan komisen. Itu biasa. Itu satu akad yang sah, tak ada masalah. Akad yang kedua, komisen itu ada setengah komisen. Grup punya ni macam-macam lepas ni, Syah beritahu. Ada grup punya lah, apa-apa lagi bonus akan dapat kalau ada jualan peribadi. Mula-mula storm reader cuma cadangkan belian peribadi. Siapa-siapa nak dapat komisen kena ada belian peribadi. Saya kata saya tak setujulah, Syah. Syah kata kenapa tak setuju? Tak setuju payahlah ni. Saya kata habis tak setuju macam mana nak buat? Tak setuju, saya kata yang saya setuju jualan peribadi. Tahu tak apa beza belian peribadi dengan jualan peribadi? Kalau belian peribadi, kita paksa, saya contoh orang A, saya upper level, saya kena beli untuk dapat komisen orang di sebelah tim saya. Walaupun saya dah beli buku ni, dah habis buku Telaga Biru saya beli dah habis dah. Buku Telaga Biru bukan banyak sangat pun. Habis, khatam dah. Berapa tajuk dah habis. Tapi sebab saya nak dapat komisen orang bawah, saya terpaksa beli lagi. Bukankah itu satu pemaksaan dan pembaziran yang tak dibenarkan oleh Islam? Maka saya kata saya tak setuju lah. Sebab kalau gitu tak jadi lah, tak jadi halal lah. Habis nak buat macam mana? Saya kata kita buat jualan peribadi. Maknanya saya bukan beli untuk saya jual. Itu okey, itu performance. Maknanya macam tadi tu lah, siapa dapat sampai target perform jual sebanyak sekian-sekian banyak, RM300 contohnya, maka barulah dia layak mendapat komisen. Ketika itu dia akan jadi akad ju'alah. Ini beza dia dengan multi level di luar. Yang ketiga, beza dia dengan multi level di luar, sebahagiannya, ini bukan yang tadi tu kebanyakan, ini sebahagiannya. Ada setengahnya mereka jual laman web. Yang laman web ni kita boleh buat percuma. Dekat Hadithuna kita boleh buat, dekat Blogspot kita boleh buat, dekat WordPress kita boleh buat. Kita boleh buat sendiri laman-laman web ni. So mereka menjual laman web ini bukan kerana laman web, tapi mereka sebenarnya menjual kepala. Dapat saja ahli, you akan dapat something. Yang ini tidak. Dia tak jual ahli, dia tak jual kepala. Itu beza dia. So dia tidak ada masalah dari sudut pyramiding scheme. So dia jual buku, dan kemudian barang yang dijual tu adalah barang yang betul-betul mempunyai nilai, dan barang yang dijual pula harganya tidak meningkat pelik, ya. Dan kemudian ada akad yang tepat, ketika itu barulah dia dibenarkan. Jadi itu adalah perbezaan yang ketiga. Jadi saya ada sediakan kertas pendek sebenarnya penerangan ni. Mungkin kalau sesiapa yang inginkan boleh dapatkan daripada urus setia, ya. Jadi saya rasa itulah yang mungkin saya nak bentangkan sedikit. Kesimpulannya kita gunakan akad wakalah dan ju'alah ataupun ji'alah dalam produk ini, dan syarat-syarat saya telah pun menyemaknya, dan setakat semampuan yang saya semak, setakat ni semua dah clear. Borang-borang pun saya dah semak word by word, line by line.
terma dan kondisi pun saya dah semak word by word, line by line. Kalau saya tak faham, saya telefon Syah daripada UK, sebab saya telefon daripada UK free saja, tak kenakan bayaran. So telefon panjang dengan dia pun tak apa, ya. Saya dah buat begitu. Tapi kalau ada kesilapan, saya akui sebagai manusia kita menerima teguran. Dan kena ingat juga, walaupun kita dah luluskan secara konseptual, secara implementasi belum tahu. Secara implementasi kita akan pantau dari waktu ke waktu. Ya, walaupun saya tak berada di Malaysia, Ustaz Zahazan turut bersama, beliau akan pantau juga. Dan saya juga akan cuba pantau dari masa ke semasa. Kalau ada kesilapan dari sudut implementasi, kita akan betulkan. Okey. Kemudian yang keseruannya yang terakhir, ada yang mengatakan bahawa multi level yang ada di pasaran sekarang ni pun semuanya halal belaka. Sebagaimana dia pun ada akad yang sama juga, dia pun jualah juga, dia pun wakalah juga. Tapi saya, tuan-tuan, bukan nak kata apa, saya nak beritahu, kalau anda kata begitu, ada orang yang layak bertanggungjawab, that's okay. Tapi sekarang ni yang cakap ni banyaknya adalah sama ada ustaz-ustaz yang menjadi ahli. Anda jadi ahli, orang ini tak ada authority untuk membetulkan akad. Anda tak ada authority untuk membetulkan condition, terms and condition dalam company itu. Anda ikut je, anda takif, dalam istilah fiqahnya takif fiqhi. Takif ni maknanya nak lihat tu dari sudut apa, ni jenis akad apa benda. Dia boleh andai ini akad sekian. Tapi siapa awak? Awak adalah peserta sahaja. Macam mana awak boleh pastikan dia cukup rukun kalau anda tak ada authority, kalau orang ni tak ada authority untuk menegur kepimpinan atas? Kan? Jadi sebab itulah sekarang ni, kalau sesiapalah masuk multi level, kalau nak kata dia syariah, pastikan ustaz yang kata dia syariah itu betul-betul di appoint officially sebagai penasihat syariah. Ketika itu barulah tanggungjawab sebagai hamba Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, sudah terangkat. Tanyalah kepada orang tahu kalau kamu tak tahu. So, kita dah tanya, dia ada penasihat syariah, dia tanggung ke akhirat. Jadi saya punya tugas dengan Ustaz Zahazan dalam Storm Leader bukan mudah. Kami bertanggungjawab di hadapan Allah pertama-tamanya nanti. Sebab itulah saya tak boleh semak lebih-lebih kurang, semak sambil-sambil tertidur, tak boleh. Kena semak betul-betul faham setiap inci, setiap ayat, setiap word saya kena faham. Ya, jadi sebab itulah saya harapkan kita sama-sama boleh tegur-menegur, dan kita dah berusaha sekarang ni. Dan kalau masih ada rasa keraguan, saya rasa Haji Wahab ada beritahu, kalau siapa yang ada nak bertanya, kita tak bertanya sekarang ni sebab ni ucapan saya je. Bukan waktu bertanya. Kita boleh bertanya selepas